Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 4 akan membentangkan sebuah artikel yang bertajuk Pembaharuan Pendidikan Islam oleh Hamka. Okey, biar data ringkas, nama Haji Abdul Malik Karim Amrullah, terkenal dengan gelaran Buya Hamka. Beliau dilahirkan di Sungai Batang Tanjung, Sumatera Barat pada 17 Februari 1908. Menerima pendidikan formal di Lembaga Pendidikan Diniyah Padang Panjang. Beliau ni merupakan tokoh Islam terawal dalam sejarah perkembangan Islam moden di Indonesia, berkepakaran dalam bidang pendidikan, tasawuf, sejarah dan sastra. Pengenalan, Islam memberikan penghargaan sangat tinggi kepada peranan akal kerana akal ni merupakan kegiatan berfikir yang menjadi alat untuk membongkar segala rahsia alam dan segala rahsia kehidupan manusia. Proses transmisi pada awalnya lebih berpusatkan pada guru. Terdapat dua cara transmisi. Yang pertama ialah oral. Oral ialah pembacaan teks oleh guru dan murid mendengar serta menyalin isi penting, atau murid membaca teks dan guru membetulkan bacaan yang salah. Kedua, tulisan. Tulisan ni ialah murid mencatat teks yang dibacakan oleh guru. Pemerintah juga turut serta dalam keberhasilan proses transmisi ilmu. Contohnya lembaga pendidikan formal iaitu sekolah. Sekolah merupakan institusi khusus yang dibina untuk menjalankan proses pendidikan. Dunia pendidikan perlu diberi kebebasan tanpa campur tangan politik. Seterusnya. Seterusnya kita masuk kepada pembaharuan sebuah keperluan. Semasa zaman kegemilangan Buya Hamka, ulama terdahulu telah sepakat untuk melakukan suatu pembaharuan ataupun dipanggil sebagai tajdid kerana untuk menyebarkan agama Islam. Tanpa tajdid ni, Islam tu akan membeku dan masyarakat tidak dapat mengamalkan ajaran Islam dengan betul. Kenapa dilakukan modernisasi ini? Adalah bertujuan untuk membangunkan jiwa merdeka, mentransformasikan negara tradisional kepada negara yang maju dan mengejar kemajuan negara maju. Buya Hamka telah menjadikan kebangkitan Islam semasa zaman Rasulullah sebagai contoh kerana semasa ketika itu modernisasi telah berlaku dalam pelbagai bidang. Sebagai contoh, Rasulullah telah berjaya menyatu padukan semua orang Arab untuk mempunyai pegangan hidup yang betul dan lebih menghargai jati diri. Jika kita lihat dari perspektif pendidikan, pembaharuan juga telah dilakukan di mana modernisasi daripada kebodohan sesuatu masyarakat kepada masyarakat yang jeli ilmu seiring dengan negara maju. Buya Hamka ni, pendidikan merupakan satu wasilah untuk kita memajukan suatu bangsa untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kalau kita tengok pada zaman kegemilangan Buya Hamka, beliau ni dikira sebagai seorang pendidik dan pemikir pendidikan Islam dan telah melakukan modernisasi institusi sebagai pengenalan kepada pendidikan di Indonesia dan orientasi bahan pendidikan semasa beliau menguruskan mazhab tabligh dan kuliatul mubalighin ketika di Makassar dan Padang Panjang. Beliau juga telah mewujudkan Al-Azhar Kebayoran Barat yang menjadi institusi pendidikan moden Islam ketika itu. Seterusnya. Kalau kita tengok antara faktor yang menyebabkan Buya Hamka merasakan pembaharuan ni adalah satu keperluan, disebabkan Buya melihat bahawa ada kepincangan dalam dunia pendidikan Indonesia ni lah. Yang pertama, Buya mengatakan bahawa pendidikan barat ni dia menghasilkan rasa anti pada Islam. Lepas tu yang kedua pula, pendidikan pondok pula anti pada barat. Jadi kalau tengok pada zaman Indonesia dululah, jadi pihak penjajah ni mereka menyusun sistem pendidikan baru Indonesia tu, murid daripada sekolah rendah dah ditanamkan tentang dasar natural agama, iaitu yang seperti yang kita faham dia adalah sekular lah. Dan bila pelajar ni masuk pada pengajian tinggi, mereka belajar agama tapi dipandu oleh sarjana barat yang bukan Muslim, iaitu daripada Kristian dan juga Yahudi. Jadi daripada sini mereka menyuntik elemen negatif
dalam ilmiah tentang agama ni lah, agama Islam, iaitu mereka mengatakan bahawa Islam ni adalah agama yang kotor, penganut dia pengotor, lepas tu tempat ibadah dia kotor, lepas tu diceritakan pula ustaz dan syekh-syekh ni kahwin ni ramai. Jadi dekat sini masyarakat memandang Islam ni sesuatu yang negatif lah, dipandang sinis lah Islam ni. Jadi kalau kita tengok implikasi daripada apa yang Barat buat ni menyebabkan orang Islam di Indonesia jadi takut nak ajar anak mereka pendidikan Barat. Sebab itulah mereka akan berada dalam lingkungan sendiri sajalah, akan belajar tentang agama Islam saja. Okey, seterusnya. Seterusnya adalah pembaharuan bukan sekularisasi. Walaupun pembaharuan ataupun modernisasi ini adalah satu keperluan menurut Hamka, namun Buya Hamka ni menolak pandangan yang mengatakan modernisasi ataupun pembaharuan ini adalah satu usaha untuk menanam ideologi sekular dalam masyarakat. Sekularisasi ini pula adalah usaha untuk memisahkan agama dengan kehidupan. Jadi menurut Hamka lagi, penjajahan yang berlaku menyebabkan unsur-unsur sekularisasi ini berlaku di Indonesia. Contohnya anak-anak jadi tak patuh kepada ibu bapa, mereka jadi tak ikut-ikut dengan pendidikan di Barat dan pada akhirnya mereka menjadi tak peduli dengan agama. Lebih parah lagi, mereka ni memandang rendah dan juga memandang hina terhadap orang-orang yang patuh kepada agama dan juga golongan-golongan agamawan, dan mereka anggap golongan ini adalah golongan yang taksub dan fanatik terhadap agama. Dan mereka juga beranggapan bahawa agama ni hanya dipraktikkan di masjid sahaja. Dan Buya Hamka juga menegaskan modernisasi ni bukan westernisasi, sehingga segala yang diambil daripada Barat semuanya dianggap sebagai pembaharuan. Sedangkan ajaran Islam adalah universal, tak kisahlah di Barat ataupun di Timur. Terusnya. Okey, seterusnya kembali ke masjid. Okey, pembaharuan pendidikan yang dilakukan oleh Buya Hamka bermula dari masjid. Hamka telah memperkenalkan masjid sebagai sebuah institusi sosial, bukan semata-mata institusi keagamaan. Institusi sosial ni terdiri daripada institusi pendidikan, agensi belia di mana ada aktiviti seminar, perbincangan, sukan, dan agensi kesihatan di mana memberikan rawatan kepada orang awam di sekitar itulah, dan melaksanakan aktiviti keagamaan seperti kursus agama, kelas agama dan sebagainya. Jadi Buya Hamka menjadikan Masjid Al-Azhar yang terletak di hadapan rumahnya di Jakarta sejak 1952 sebagai pusat penyebaran dakwah dan ceramah agama sehingga akhir hayatnya. Jadi Buya Hamka cuba memperjuangkan masjid dengan elemen pendidikan moden, dan usaha itu berjaya di mana ketika itu pendidikan di masjid masih berkonsepkan pesantren tradisional. Jadi fungsi masjid telah diperluas supaya ia dapat memberi dorongan kepada masyarakat untuk datang ke masjid. Jadi Masjid Al-Azhar mula diperbaharui dengan mewujudkan pejabat, dewan dan bilik. Jadi masyarakat boleh manfaatkanlah pejabat, dewan dan bilik tu untuk kegunaan di situ. Jadi Buya Hamka berpandangan bahawa pendidikan sekolah tidak boleh dipisahkan daripada pendidikan di rumah. Jadi ibu bapa dan guru berperanan penting untuk saling bekerjasama demi pendidikan anak-anak. Jadi Masjid Al-Azhar dijadikan sebagai tempat untuk ibu bapa dan guru berkomunikasi secara langsung dengan baik. Kita dapat lihat dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia pada anjakan yang ke-9 ada sebut tentang kerjasama ibu bapa dan guru dalam pendidikan anak-anak supaya pendidikan lebih smooth lah. Jadi Masjid Al-Azhar menjadi masjid pertama di Indonesia yang melaksanakan pendidikan secara formal dan tidak formal. Ini menjadi bukti kejayaan pembaharuan yang dilakukan oleh Hamka.
Dan ilmu-ilmu yang disampaikan di masjid bukannya ilmu Islam sahaja, tapi ada ilmu sains, falsafah dan lain-lain supaya ia dapat memperkembang dan memperbaharui cara berfikir masyarakat supaya tidak terpesonglah daripada ajaran Islam yang sebenar. Jadi usaha pembaharuan Hamka ini adalah untuk melahirkan masyarakat yang menguasai ilmu agama dan mampu celik dengan penguasaan sains dan teknologi tanpa meninggalkan jati diri sebagai seorang Muslim yang sejati. Jadi fungsi masjid ini diperkenalkan oleh Hamka sebagai usaha yang baiklah dalam memperkembangkan pendidikan ke arah yang lebih moden. Jadi masjid ini bukan hanya tempat untuk menunaikan solat sahaja, tapi sebagai tempat pendidikan formal dan tidak formal. Jadi umat Islam dapat dilahirkan umat Islam yang berjaya bukannya semata-mata ilmu dunia, tapi dapat juga ilmu akhirat. Jadi ia dapat meningkatkan, mengangkatlah martabat umat Islam yang lain. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kesimpulan bagi pendidikan pembaharuan pendidikan Hamka, di mana pembaharuan oleh Hamka ini adalah dicetuskan untuk menyelesaikan perbalahan golongan terpelajar Islam. Apabila mereka pelajar Islam, dua pelajar Islam ini di bidang berbeza di Indonesia. Jadi disebabkan perbalahan ini menyebabkan tercetusnya pemikiran Hamka untuk perubahan pendidikan tersebut. Kemudian Hamka juga tidak ingin ilmu agama sahaja dibahaskan dalam masjid tetapi juga ilmu duniawi. Dibangunkan masjid menjadikan pusat bukan hanya pusat ibadah dan bukan hanya pusat pendidikan yang berfokuskan kepada ilmu agama sahaja, tetapi masjid juga sebagai bidang ilmu duniawi serta bidang sosial. Kemudian harapan Hamka bagi perubahan yang dilaksanakan adalah untuk menjadikan atau melahirkan generasi pelajar Islam yang mampu aktif dalam pembangunan bangsa, dari segi dari sains dan juga teknologi tanpa meninggalkan jati diri sebagai Muslim sejati. Kerana menurut Hamka, pendidikan ini bukan hanya proses perkembangan pengetahuan, iaitu bukan hanya pada intelek, tetapi ia juga proses pendidikan yang membentuk peribadi dan perwatakan insan tersebut serta pendidikan sosial terhadap masyarakat. Oleh itu, ia juga selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan untuk melahirkan rakyat yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Jadi hasil perubahan yang dilaksanakan oleh Hamka ini menjadikan nama Islam ataupun agama Islam ini dipandang berubahnya pandangan di Indonesia. Itu sahaja dari kumpulan kami. Terima kasih.